So, ada pelajar tingkatan 3 saya yang tanya saya, cikgu boleh tak cikgu tolong saya dengan soalan ni sebab soalan ni saya rasa susah. Okey, jom kita lihat soalan daripada topik bulatan. Dia kata, dalam rajah PQR ialah tangent kepada bulatan. Okey, saya harap pelajar tahu apa ciri-ciri tangent. Kalau kamu belajar tangent, dia hanya ada 3 ciri-ciri yang kamu kena belajar di tingkatan 3. So, kamu kena tahu 3 ciri-ciri itu. Okey, kalau ada PQR itu adalah tangent kepada bulatan QST pada Q. So, inilah Q. Maka di sinilah kita panggil tempat dia tangent. Panjang lengkuk QS. Mana QS? Ini Q, yang ni S. Panjang lengkuk iaitu panjang ini. Okey, panjang lengkuk ini sama dengan panjang lengkuk QT. QT. So, ini adalah panjang lengkuk yang satu lagi. Maka panjang lengkuk ini dan panjang lengkuk ini adalah sama panjang. Okey, next dia kata apa? Cari nilai X. Dia suruh kamu cari nilai X. Nilai X di dalam sini. So, kalau kamu lihat sudut ni 66, okey, kalau kamu belajar ciri-ciri bulatan dengan betul, bulatan ni topik yang sangat senang. So, macam mana nak buat? PQR ni tangent. Kalau kamu ada sudut dari tangent sentuh kepada segitiga, di mana segitiga ni setiap bucu dia kena pada lilitan, or we call as circumference, dan this is 66 degree, sudut ni mesti sama dengan, okey, sudut ni dia kena garis ni kan. Garis ni dia membentuk sudut dekat sini. Maka sudut 60 ni mesti sama dengan nilai di sini. 66. Itu prinsip, itu konsep dia. Okay. Kalau dia kata lengkuk ni dan lengkuk ni sama panjang, kamu lihat tak? Lengkuk ni dia ada 2 titik ni. Sudut ini dibentuk daripada 2 titik ini. So, lengkuk ini pun sama panjang. Maka 2 titik ni dia membentuk sudut, dia mesti mempunyai nilai yang sama. It should be the same value. 66, 66. So, satu segitiga, kita tahu jumlah sudut dia adalah 180 darjah. So, kalau kamu guna kalkulator untuk mengira 180 darjah, okey, 180 darjah, kamu tolak dengan 66 dan sekali lagi 66 dekat sini, nilai X adalah 48 darjah. Maka nilai X adalah 48 darjah. Itu adalah jawapan bagi soalan ini. Yang ni adalah 48. Satu segitiga 180 ya. Okey, jom kita lihat soalan yang kedua dia tanya saya. Okey, kita cuba lihat soalan yang kedua pula sekarang. Soalan yang kedua pula dia kata, dalam rajah PQR ialah tangent kepada bulatan. Ini adalah PQR, dia tangent kepada bulatan. QST pada titik O. O ialah pusat bulatan. Yang ni adalah pusat bulatan. So, dia suruh kita cari apa? Cari nilai X. Okey, jom kita lihat apa yang kita boleh buat. Okey, cikgu dah beritahu kalau ada tangent dan ada satu segitiga dalam bulatan di mana setiap bucu dia kena pada lilitan circumference. Kalau ini 62, garis ini, if you look at these two lines, mereka membuat sudut dekat sini, dekat T. Maka 62 ni mestilah sama dengan sini. Ni pun mesti 62. Dan satu lagi benda dia tahu, kalau ini adalah 2 titik di mana sudut 62 ni dibentuk, maka 2 titik yang sama ni membentuk sudut dekat pusat bulatan. Tengok, 2 titik yang sama ada sudut 62. 2 titik yang sama ada sudut dekat pusat. Maka sudut dekat pusat mestilah 2 kali ganda sudut dekat circumference, tepi lilitan. So 62 darab 2 kita akan dapat 124 darjah dekat sini. Okey, kalau yang ni 124 darjah, satu lagi benda yang saya nak pelajar tahu, ini adalah satu segitiga. Kalau dalam segitiga, ini adalah jejari, ini pun adalah jejari. Nampak tak? Dalam bulatan ni, pusat pergi kepada circumference, ini kita panggil jejari. Maka dua-dua ni sama panjang. Menyebabkan segitiga ni menjadi segitiga isosceles triangle lah, ataupun kita panggil sebagai segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, sudut ni dan sudut ni adalah sudut yang sama. So 124 dalam satu segitiga kita ada 180. Tolak 124 kita akan dapat sudut 56. Bahagi 2 sebab kalau dua-dua ni sama panjang, sudut ni mesti sama, kita akan dapat 28 dekat sini dan di sini pun kita dapat 28 darjah. Okey, kalau sini kita dapat 28 darjah, dia kata dia nak nilai X. Nilai X ni hanya yang kecil ni saja. Sekarang nampak tak dia bagi satu sudut dekat sini, iaitu 48 darjah. Kalau dia bagi 48 darjah, sama juga tangent. Dia kena pada segitiga yang sama kita cakap tadi. So, dua garis ini membentuk sudut dekat sini. Maka kalau ni 48, yang ini pun jumlah total dekat sini mesti 48 darjah. So, kalau di sini dah ada 28 darjah, maka X kamu adalah 48 darjah tolak dengan 28 darjah, kamu akan dapat 20 darjah. So, itulah nilai X untuk soalan kedua ini.
So ini adalah soalan yang ketiga. So jom kita lihat macam mana kita nak buat soalan yang ketiga ni. Dia kata dalam rajah PQR ialah tangent kepada bulatan. PQR ini adalah tangent kepada PQR. Ini adalah tangent kepada bulatan. QSV, mana QSV? Ini adalah QSV, bulatan kecil ni. Okay, kecil ni. Pada titik Q. Pada titik Q dia adalah tangent ya. Lepas tu QVE pula. QVU ialah garis lurus. QVU yang ni adalah garis apa? Lurus, straight line. Okey, jom kita lihat. Dia tanya apa? Cari nilai Y. Okey. So apabila cikgu lihat soalan ni, ramai pelajar, okey, ataupun ada pelajar yang dia share dengan saya, dia kata soalan ni dia memang tak faham, tak boleh buat, tak ada idea macam mana nak buat. Okey, cikgu nak share dengan awak satu idea, okey? Kalau kamu lihat hanya segitiga ini sahaja. Segitiga ni setiap bocor dia kena pada circumference, iaitu bulatan yang kecil. Okey, bulatan yang kecil ya. So ini adalah segitiga dia. Okey. So kalau daripada tangent, kita ada satu sudut yang dia bagi sini berapa? 80 darjah. Okey, tapi dia biasanya tak kena pada dekat luar segitiga ni, dia kena dalam. So garis ini kalau saya bentuk satu segitiga dekat sini, apa yang saya akan dapat adalah sudut ni 80 darjah. Dia daripada tangent kena pada garis ini. Garis ini membentuk satu sudut dekat sini, maka sudut ni pun mesti 80 darjah ikut apa yang cikgu buat tadi. Okey, cikgu ajar awak tadi. Sekarang kalau kamu lihat, ini adalah satu segi empat kitaran ataupun kita panggil cyclic quadrilateral. So what is a cyclic quadrilateral? Kalau cyclic quadrilateral, setiap bucu segi empat tu akan kena pada bulatan circumference. So, kalau yang ni adalah 80 darjah, yang opposite dia dalam cyclic quadrilateral segi empat kitaran, apa dia punya apa tu? Ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia adalah kalau yang ni 80 tambah dengan yang bertentangan di sini, kita akan dapat 180 darjah. So, sudut ini mestilah 100 sedangkan di sini adalah 80 darjah. Okey, sekarang apa yang cikgu nak kamu lihat adalah yang ini adalah garis lurus. Kalau garis lurus dekat luar ni, yang ni 100. Kalau dekat luar ni mestilah berapa? 80 darjah sebab dia garis lurus kan. Satu garis lurus kan 180 darjah. So sekarang saya nak pelajar lihat segi empat kitaran yang ini pula untuk bulatan yang besar. So segi empat kitaran ciri-ciri dia adalah apa? Kalau yang ni tambah dengan opposite side dia mesti dapat 180. Kalau yang ni 80, yang ni adalah 100 darjah. Ada pelajar ditanya saya, cikgu, mana boleh saya lukis sendiri cikgu? Okey, kamu dibenarkan untuk lukis sendiri kalau dia patuh kepada setiap syarat yang diberi dalam topik itu ataupun ciri-ciri itu. Okey, dia kena patuh kepada syarat. Sebagai contoh, katakan ada dua garis ni. Garis ni dia kata selari. Okey, yang ni adalah garis selari. Kalau saya nak tambah satu lagi garis selari dekat atas, tak salah pun. Sebab ni selari, ni selari, ni selari. Saya boleh tambah je garis selari. Itu tidak menyalahkan. So, kamu memang boleh tambah garis yang tambah lebih-lebih macam ni. Tapi janganlah tambah sesuka hati. Dia mesti ikut property dia.